Nabi bagi kepada siapa? Nabi bagi kepada orang yang melakukan dosa besar di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada di kalangan jemaah kita, dia tanya, "Ustaz, apa maksud hadis ni? Takkanlah orang yang melakukan dosa besar senang-senang siap dapat syafaat Nabi di akhirat kelak? Kalau begitu seronoklah orang yang melakukan dosa besar, orang yang beli nombor, minum arak, bunuh orang, berzina dan sebagainya. Ini pelaku-pelaku dosa besar. Nabi kata, syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Syafaatku bagi orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Hadis ini hadis sahih. Maka ulama bincang panjang bab ini, bab syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang melakukan dosa besar. Sebagian ulama kata apa? Syafaat Nabi kepada orang yang melakukan dosa besar ini adalah selepas dia dimasukkan dahulu ke dalam neraka. Orang yang melakukan dosa besar ini, berzina contohnya, di akhirat kelak dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala dahulu. Dibakar, diazab di dalam neraka, kemudian dikeluarkan daripada neraka, dimasukkan ke dalam syurga. Ini yang dimaksudkan dalam hadis ini dengan syafaat Nabi kita itu, orang yang melakukan dosa besar itu dikeluarkan daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begitu. Sebagian ulama kata begitu. Masuk ke dalam neraka dahulu orang yang melakukan dosa besar. Selepas itu bila dapat syafaat Nabi, barulah ia dikeluarkan masuk ke dalam syurga. Kata ulama, hadis ini bukan nak bagi motivasi ataupun nak bagi pelepasan kepada orang supaya melakukan dosa-dosa besar. Sebab ada orang buat alasan, "Ustaz, kami buat dosa ni, kami minum arak ni, tak ada masalah apa Ustaz, kami minum arak. Sebab kami buat dosa besar ini, nanti kami akan dapat syafaat daripada Nabi Muhammad SAW dan kami akan masuk ke syurga." Dia buat alasan begitu. Dia tak faham sebenarnya hadis tersebut. Kalau begitu tak adil. Tak adil kepada orang-orang yang melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan dosa besar senang-senang saja dapat syafaat. Anda bukan itu maksud. Orang yang melakukan dosa besar dia akan dapat syafaat Nabi, kata ulama. Memang benar. Bukan semua bukan semua orang yang melakukan dosa besar itu akan dapat syafaat Nabi. Ada sebagian orang yang terpilih. Itu pun dimasukkan ke dalam syurga dahulu, diazab dalam tempoh waktu yang tertentu berdasarkan dosa yang pernah dilakukan di dunia ini. Maka selepas itu dengan syafaat Nabi, maka ia dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud hadis tersebut. Itu antara syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, pada minggu depan kita akan mulakan tafsir surah An-Nazi'at, surah 19. Surah An-Nazi'at diambil sebenar nama An-Nazi'at itu diambil berdasarkan ayat yang pertama surah An-Nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nazi'ati gharqa. Demi, dalam kitab ini pengarang kita sebut, demi bintang-bintang yang berjalan secepat-cepatnya.
Sebagian ulama, hampir kebanyakan ulama menafsirkan ayat ini dengan apa? Wan nazi'ati gharqa. Kebanyakan ulama menafsirkannya dengan demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan kasar. Wan nazi'ati gharqa. Dalam buku ini pengarang kita menterjemahkan demi bintang-bintang yang berjalan secepat-cepatnya. Benar. Sebab ada sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ayat wan nazi'ati gharqa dengan terjemahan tersebut, dengan penafsiran tersebut. Demi bintang-bintang yang berjalan dengan cepat. Tetapi ijma' ataupun majoriti ulama-ulama tafsir, mufassirun, dan di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang ramainya menafsirkan ayat wan nazi'ati gharqa dengan penafsiran apa? Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa manusia. Gharqa maksudnya dengan garam, dengan bengis, dengan ganas. Minggu depan kita tengok apa penafsiran ulama. Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa manusia dengan ganas. Okay. Kemudian wan nasyitati nashta, Allah Ta'ala bersumpah juga dengan malaikat-malaikat yang tarik nyawa manusia dengan lemah lembut. Ada dua keadaan. Kita ni mati, sama ada malaikat datang tarik nyawa kita itu gharqa ataupun nashta. Kalau gharqa itu maksudnya su'ul khatimah, kesudahan yang buruk. Kalau malaikat tarik dengan tarik dengan tanpa belas kasihan. Okay? Kalau nashta wan nasyitati nashta, ini demi malaikat yang tarik nyawa manusia dengan perlahan. Seperti mana malaikat menarik nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekadar itu. InsyaAllah pada minggu depan kita akan mulakan penafsiran surah An-Nazi'at. Dan di tangan tuan-tuan sudah ada notanya. Diminta tuan-tuan hadirlah, istiqamah hadir majlis ilmu kita. Okay? Kita melihat perkembangan majlis ilmu ni di Tawau ni semakin rancak, semakin baik. Hasil usaha yang dibuat ataupun hasil inisiatif yang dibuat oleh masjid-masjid, khususnya di Masjid Al-Kausar inilah. Okey, inisiatif untuk tarik jemaah dekat dengan ilmu Allah itu satu kaedah yang cukup baik. Untuk memahamkan masyarakat tentang ilmu Allah itu satu usaha yang cukup baik. Bukan setakat itu, kita sediakan lagi bahan-bahan untuk tuan-tuan hadir dan tuan-tuan bawa. Sebab photostat nota yang ada di tangan tuan-tuan itu di photostat hasil daripada duit sumbangan di masjid ini. Bila duit sumbangan orang ramai yang datang ke masjid, sedekah dalam tabung masjid, dia mesti nak pahala daripada duit tersebut. Dia nak ada faedahnya. Bila dia mati kelak, dia nak ada pahala yang mengalir walaupun dia sudah mati. Salah satu daripadanya apa? Dengan kita memphotostat, guna duit-duit masjid ni, kita photostat nota-nota, kita bagi kepada jemaah hadir, jemaah tengok, jemaah belajar, faham, dia akan dapat saham pahala tu walaupun dia sudah lama meninggal dunia. Dengan syarat kita menggunakan nota itu dengan sebaik mungkin. Maksudnya jangan dilempar-lempar, jangan balik rumah kasi masuk dalam almari. Tahun depan pula, awal tahun depan pula baru buka. Sebab apa awal tahun depan pula? Azam baru tahun depan.
Dia azan baru dia awal-awal tahun depan, awal-awal tahun siap. Dia tidak istiqamah. Okey. Cukup sekadar itu apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tersilap cakap itu daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.